Masih. Pada perbahasan yang lalu, Batu sedang berbahas. Jadi sila sambung perbahasan. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin sambung bahas dalam perkara alam sekitar ini. Pertama sekali saya ingin tegaskan sekali lagi, pindaan ini sungguh pun dialu-alukan, tetapi dia tidak mencukupi. Kerana masalah alam sekitar hari ini bukan saja di dalam negeri tetapi di antara bangsa. Yang beberapa ahli parlimen sebelum saya pun telah menyebut tentang isu jelebu. Saya anggap masalah pencemaran alam sekitar yang cabaran yang terbesar dan undang-undang ini tidak dapat mengatasi ialah apa yang disebut sebagai transborder pollution. Transborder pollution ini yang kita difahami sejak tahun 2002 Malaysia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN telah membentuk satu jawatan kuasa untuk memantau dan juga mencari jalan untuk menyelesaikan masalah jelebu. Saya ingin tahu dari pihak kerajaan, apa terjadi dengan jawatan kuasa ini? Semasa saya baca dokumen dalam persidangan, dalam perjumpaan ASEAN ini, memang menyatakan secara jelas objektif itu ialah untuk membangunkan satu legal framework untuk mengatasi masalah jelebu atau transborder pollution ini. Seolah-olah selepas beberapa tahun kita tidak lagi mengindai kepada proses ini, dan perkara ini ada berkaitan dengan satu lagi protokol yang telah inisiatif dari bangsa-bangsa bersatu, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu Basel Protocols on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movement of Hazardous Waste and Disposal. Malaysia sudah menyertai sebagai peserta dalam protokol ini, tapi sehingga hari ini kita tidak menandatangani atau merektifikan protokol ini. Saya juga ingin dapat penjelasan dari kerajaan kenapa kita tidak meneruskan usaha ini, kerana memang inilah salah satu framework yang kita boleh guna pakai untuk mencari penyelesaian kepada negara jiran kita yang seolah-olah tidak pandang, tidak peduli tentang penderitaan yang mereka menyebabkan kerana pengabaian terhadap alam sekitar. Dalam perkara ini juga kita harus jelaskan once and for all, sama ada syarikat-syarikat Malaysia terlibat dalam pembakaran ini. Kalau ini berlaku, sekali lagi saya tegaskan kenapa kita dalam undang-undang ini tidak boleh membina cara untuk memberi hukuman kepada syarikat-syarikat yang telah melakukan pencemaran di luar negeri tetapi berpunca dari atau ni syarikat ni berdaftar di Malaysia. Saya percaya ada banyak undang-undang di luar negara mempunyai kuasa begitu. Dengan itu saya juga ingin sambut sedikit semalam dan beberapa hari kebelakangan ini kita telah banyak mendengar dari ahli-ahli parlimen Barisan Nasional telah mengutuk negara-negara jiran. Selain daripada isu pencemaran udara, seolah-olah ahli-ahli parlimen kita kutuk tetapi tidak ada tindakan oleh kerajaan. Dan lebih mencurigakan lagi ialah ada tuduhan bahawa
negara jiran kita telah menganjur rusuhan di dalam negara ini. Kalau itu adalah tuduhan yang benar, saya desak supaya kerajaan melalui Menteri Luar Negeri untuk mengambil tindakan tegas. Kita sungguh pun telah diheboh dalam media, tetapi kalau ini tidak ada bukti adalah satu perkara yang tidak bertanggungjawab. Kalau benar untuk menjaga maruah negara kita, tindakan harus diambil secara tegas. Itulah sebab saya harap kerajaan sekali lagi dari segi baik pun diplomat atau alam sekitar mengambil tindakan yang tegas dan efektif. Akhir sekali saya ingin bawa sesuatu yang bukan secara direct, tetapi saya nampaknya kerajaan telah sekarang kekurangan sumber dalam pemeliharaan dan pembelaan alam sekitar, termasuk binatang-binatang liar yang ada sekarang. Saya tidak nampak spesies-spesies yang ada di Malaysia ini kurang variable, kurang bernilai kalau dibanding dengan spesies seperti panda. Dari segi bilangan yang ada, baik pun badak Sumatera yang ada di Malaysia, atau beruang madu, atau duyung, dan banyak lagi spesies yang ada di Malaysia ini pun lebih kurang 2,000, 1,000, harimau kita lebih kurang 300 saja. Saya nampak tidak kurang pentingnya kalau kita menggunakan sumber yang terhad ini untuk menjaga dan mempertahankan spesies-spesies ini. Dan itulah sebab saya ingin tahu kenapa menteri atau kementerian tidak mengambil satu pendirian yang tegas untuk menasihatkan Perdana Menteri jangan berterusan dengan projek untuk menyewa panda yang memang membazir, bagi saya membazir wang rakyat dan tidak membantu dalam memelihara habitat dan juga spesies yang menghadapi ancaman ini. Dengan itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas diberi peluang untuk berucap. Saya menyokong.